Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Saya baca Bersatu mahu dakwaan kerakyatan kepada 54,000 warga Cina disiasat. Bersatu tetap mahu SPRM menyiasat dakwaan 54,000 warga Cina dalam proses diberikan kerakyatan Malaysia. Gesaan itu dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, walaupun Menteri Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran telah pun menafikannya. Dakwaan itu muncul pertama kali di sosial media awal bulan lalu. Dakwaan itu menyebut mereka akan diberikan kerakyatan supaya menjadi pengundi DAP. Tanpa mengemukakan bukti terhadap dakwaan itu, Ketua Penerangan Bersatu Rizal Idris malam berkata, siasatan perlu dibuat terhadap Saifuddin, KDN dan juga IKPN. Now, saya nak komen. Semalam saya sebut bahawa 54,000 itu melibatkan 54,000 itu melibatkan warga Cina yang memohon. Dia bukan warga, saya silap. Saya mengaku saya tersilap sikit fakta tersebut. Dia 54,000 itu bukan warga Cina. Sebenarnya 54,000 itu total permohonan daripada semua orang, termasuklah warga negara Cina, warga lain, orang Malaysia yang tak dapat IC. Itu antara mereka daripada bila? Tahun 2017 sampailah tahun 2022. Okay, 2017 sampai 22. So bila tadi dia sebut tentang Penerangan Bersatu kata ini adalah 54,000 warga Cina, yang pertama sekali dia ada bukti atau tidak? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya kata 54,000 tu bukannya warga Cina keseluruhannya. Antaranya adalah saya cerita orang Sabah, Sarawak, orang Semenanjung di mana mereka tidak ada IC. Kenapa tak ada IC? Macam-macam sebab. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan di Sabah, Sarawak. Satu kawasan mereka dilahirkan itu agak jauh. Itu yang pertama. Kedua, ibu bapa mereka dulu pun memang tak ada IC. Pernah berlaku mak bapak dia orang tak ada. Dia orang Sarawak, lahir kat Sarawak. Mak bapak dia, nenek moyang dia tak ada IC. Tapi lahir kat Sarawak. So bila mereka dah moden, dia berpindah ke bahagian pinggir bandar ataupun tak jauh dari bandar, apa yang berlaku? Anak yang mereka lahir pun tak ada IC. Sebab tak ada seorang anak. Mak bapak tak ada IC. So mereka terpaksa memohon, memukakan bukti. Saya bagi contoh. Kawan saya, adik angkat lah. Keluarga dia ni semua angkat. Adik dia diangkat daripada ibu seorang Indonesia. Dan ibu dia tu terus pergi, dia pun tak pernah jumpa mak dia. So bila dia diangkat oleh parents dia orang Malaysia, so mereka nak minta lah IC untuk anak tersebut daripada dia baby. Sekarang ni umur 22 tahun baru dapat IC. Setelah berpuluh tahun mereka battle untuk dapatkan kad pengenalan tersebut. Akhirnya umur dia 22 tahun dia dah dapat IC. Dah kahwin dah pun umur 22 tahun, dah kahwin baru dapat IC. So ini adalah salah seorang daripada 54,000 tersebut. Kita nak cerita. Dan daripada 54,000 yang di-approvekan oleh KDN pun lebih kurang 47 orang je warga China. So dia bercampur-campur sebenarnya. So soalan saya, dia dah susah apa? Dia sebenarnya, dia orang tak boleh main persepsi lagi tuan-tuan. Dia orang dah tak boleh main persepsi. Dia orang dah kalah main persepsi. Dia orang tahu dia orang dah salah bila main isu tersebut. So akhirnya bila dah salah main isu tersebut, dia cerita kita terpaksa juga nak kena main dendang. Kita dah tak ada isu ni tuan-tuan. Harga barang dah makin menurun berbanding dengan harga kita. Harga minyak pun. Harga minyak RON 97, RM4.40 zaman dia memerintah. Zaman Perikatan Nasional memerintah RM4.40. Zaman sekarang RM3.37 kalau tak silap saya. RM3. Lebih lah RM3.30 something sen. Berbanding dengan zaman dia memerintah lagi teruk. Lagi tu harga telur tak ada cerita lah. Tapi sekurang-kurangnya harga sekarang ini kita telah berjaya menurunkan harga inflasi dan insya-Allah harga barang dah mula kita kata stable dan mula menurun. Itu yang kita nak dalam keadaan ekonomi yang kita ada sekarang ini. Nah, dalam masa yang sama, dalam keadaan kita cuba dalam ekonomi kita yang semakin baik, keadaan orang kata pelabur dah mula datang dalam negara kita, kestabilan dari segi politik, masih juga mereka cuba nak memainkan isu-isu yang tak sepatutnya dimainkan.